tuan dan puan-puan, upacara perarakan bendera MFL, pegawai-pegawai pertandingan, dan pemain-pemain pasukan Sabah FC dan Kuching City FC. Di Stadion Likas Kota Kinabalu, Sabah FC malam ini turun dengan baju serba hitam, stokin putih, dan juga pasukan Kuching City memakai jersey berwarna serba biru. Jersey Sabah sebenarnya berwarna kelabu malam ini, turun untuk aksi seterusnya. Diminta tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri bersama-sama bagi menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Dan Anda bersama itu tadi. Baik saudara, begitulah dua pasukan yang akan meneruskan aksi saingan di Liga ataupun Piala SMJ Cup 2024 edisi yang kedua pada malam ini. Dan berikut merupakan barisan kesebelasan utama dan pemain simpanan yang diturunkan oleh Datuk Ong Kim Sui untuk Sabah FC pada malam ini. Khairul Fahmi Cekmat selaku penjaga gol, Hanafi Tokyo, Taisu Park, Miguel Cifuentes, Telmo Castanhera, Stuart Wilkin, Kwang Mingko, Darren Locke, Dominic Tan, Hazat Haras dan juga Irfan Fazail. Persebelasan utama yang diturunkan, sementara pemain gantian Henry Smith Ampuling, Muhammad Ramzi Mustaqim, Daniel Ting, Farhan Roslan, Jeffrey Chiu, Gary Steven Robert, Muhammad Daniel Hakim, Omaring Baco, Syarul Nizam Abdul Rahman, Syarisan Saidin, Harid Naim dan Rusdi Roslan. Manakala bagi pasukan Kuching City pula malam ini menurunkan kesebelasan utama Muhammad Syaril Syari selaku penjaga gol, Muhammad Arif Fazila, Taichi Kipri, Muhammad Daniel M. Amir, Philemon Anye Stanley, Pedro Oliveira, James Okwosa, Muhammad Alif Hasan selaku ketua pasukan, Diego Bagio Anak Teis, Yuki Tanigawa, Kenu Macquel Marsh Brown, dan juga pemain gantian Jimmy Raymond, Rodney Kelvin, Nur Syami Izwan Amin, Muhammad Zul Azlan Ibrahim, Muhammad Aliuddin Farid Atan, Sarul Nizwan Jo Kifli, Arhan Kushairi, Muhammad Haris Mansur, Jordan Minta, Wan Muhammad Azri Wante, Abdul Rahim Abdul Razak dan Muhammad Zahmin Ismail. Manakala ketua jurulatih bagi Kuching City adalah Aidil Syarin Sahak. Begitulah kesebelasan utama yang dipertaruhkan oleh kedua-dua ketua jurulatih pada malam ini. Manakala pengadil perlawanan adalah Muhammad Zamzaidi Katimin dan pembantu pengadil yang pertama Muhammad Syafiq Ibrahim, pembantu pengadil kedua Zaino Siko Tuntul dan pegawai keempat Ridwan Ismail. Kita akan menyaksikan aksi kedua-dua pasukan. Sabah FC akan memulakan perlawanan dari sebelah kiri dari tempat kami membuat siaran langsung ini, manakala Kuching City akan berada di sebelah kanan. Berikut adalah barisan kejurulatihan pasukan Kuching City, itu yang diketuai oleh Aidil Syarin Sahak, seorang jurulatih dari negara Singapura. Dalam aksi awal kedua pasukan, Sabah FC telah mencatat keputusan menewaskan Hogang 2 gol berbalas 1 dan juga Kuching City tewas kepada KL City 1-3 dan menang terhadap Hogang United dengan 1 gol kosong. Sabah akan membuka permainan di awal 45 menit yang pertama ini. Darren Locke belakang mencari Telmo, jauh Irfan Fazail mencari Hanafi Tokyo, Pak Tesu turun selaku ketua pasukan bagi pasukan Sabah malam ini. Gerakan dan Azad dikesan ataupun terperangkap offside, coba melakukan gerakan bersama dengan Darren Locke yang bermain di sebelah kanan ketika ini. Yuki akan melakukan pekan ke belakang mencari Syaril Syari, penjaga gol bagi pasukan Kuching City. Syari antara penjaga gol ini dibawa masuk oleh Kuching City, memperkuatkan pasukan ini. Arif Fazila coba mencari Pedro ke belakang, ataupun Kenu Marsh Brown yang baru diturunkan untuk aksi pada malam ini.
pemain yang dikatakan pernah menuntut ilmu ataupun dari Akademi Fulham di UK. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Cifuentes. Jauh lontaran yang dilakukan oleh Cifuentes mencari Darren Lock, tidak lepas dari Arif Fazilah. Daniel Amer antara pemain yang dipinjamkan dari JDT untuk Kuching City. Yuki Tanigawa ke belakang mencari Syaril Sari. Mencari rakan-rakan, coba diberi tekanan oleh Azhad. Dapat kepada Stuart Wilkin. Irfan Fazail lorongan mencari Darren Lock, namun Yuki dan James lebih pantas untuk memintas hantaran lorongan yang dilakukan oleh Stuart Wilkin. Darren Lock sudah membuka larian, akhirnya dibaca dengan baik oleh James dan juga Yuki Tanigawa. Kwang Mingko mencari Stuart Wilkin. Hanafi Tokyo. Sabah coba mengatur serangan. Azad. Permainan diteruskan. Namun terus kepada Syaril Syari, penjaga gol pasukan Kuching City. Dikeluarkan dari kawasan permainan. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Kwon Mingko. Dia mencari Azad. Mengatur serangan dari sebelah kanan. Azad lepas. Dapat kepada Telmo. Satu lambungan untuk Azad. Dilepas kepada Stuart Wilkin. Satu peluang menarik yang dimiliki oleh Darren Lock sebenarnya dari sebelah kanan pintu gol pasukan Kuching City. Umpanan yang dilakukan oleh Telmo hampir-hampir menewaskan Syaril Syari. Satu percubaan menarik dari Darren Lock bersama dengan Azhad, pemain muda untuk Sabah FC. Terlepas peluang Sabah untuk mendapatkan gol awal dalam saingan ini. Pedro tolak mencari ketua pasukannya Muhammad Alif. Alif mencari Filimon. Keluar, tidak dapat dikawal oleh Filimon. Stuart Wilkin meminta Kwong Mingko untuk membuat lontaran pantas. Dadaan yang dilakukan oleh Telmo kepada Kwong Mingko. Paksa ke belakang mencari Hanafi Tokyo ataupun Pak Tisu. Melebar ke sebelah kiri dan mencari Hanafi Tokyo. Masih lagi bertukar hantaran antara Hanafi dan juga Pak Tesu. Dominic Tan sudah membuka ruang. Ke belakang mencari Khairul Fahmi Cekmat. Jauh sepakan coba mencari Darren Lock. Dibiarkan kepada Telmo. Kwong Mingko, tidak ada pemain Sabah. Dapat kepada Azad. Dan dijatuhkan Azad. Dipersalahkan pemain Kuching City. Daigo Bagyo mengesari Azad untuk sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Pemain yang banyak kita lihat digunakan untuk bergerak di sebelah kanan kawasan gol pasukan Kuching City. Azad. Stuart Wilkin akan melakukan sepakan ini. Dia mempunyai kelebihan untuk melakukan percobaan terus dari jarak hampir 40 meter ini dari kawasan penalti. Dia memilih untuk menghantar kepada Kwong Mingko ataupun Irfan Fazail. Lepas. Kwong Mingko tidak lepas dari Daigo Bagyo. Lontaran ke dalam akan dilakukannya. Dapat kepada Pak Tesu. Stuart Wilkin. Dapat pula kepada Kipri yang turun ke bawah membantu rakan-rakan. Stuart Wilkin lepas. Satu lorongan mencari Azad. Azad dalam sampai percubaan dari Azad. Sipi di tiang sebelah kiri pintu gol pasukan Kuching City. Percubaan yang dilakukan oleh Azad sedikit saja keluar dari Sipi di sebelah kiri pintu gol ataupun tiang gol pasukan Kuching City. Azad Haras Arman. James pernah beraksi musim lalu bersama dengan PDRM FC. Dibawa masuk untuk memperkuatkan pertahanan pasukan Kuching City. Yuki tenang, dia mencari Alif ketua pasukannya. Satu umpanan mencari
Pedro, lambungan dilakukan oleh Pedro. Dia sudah melihat kedudukan Khairul Fahmi Cekmat. Malangnya sepakan lambung yang dilakukannya itu terlalu kuat. Keluar dari kawasan permainan untuk memberikan sepakan gol bagi pasukan Sabah FC. Pak Tesu yang mengarahkan rakan-rakan untuk lebih ke depan sedikit ataupun coba untuk mengecilkan, membuka ruang bagi mereka memudahkan membuat hantaran. Tego Bagio dipersalahkan, dia mengesari Telmo. Sepakan percuma diberikan kepada Sabah FC. Pak Tesu antara pemain yang cukup lama beraksi dengan pasukan Sabah FC. Ditandatangani pada 2019, hampir 4 atau lebih 5 musim beraksi dengan Sabah FC. Hanafi Tokyo ke belakang mencari Khairul Fahmi Cekmat. Kipre memberi tekanan. Cifuentes mencari Telmo. Telmo diasak oleh Yuki. Dego lepas, Cifuentes berjaya mengatasi Dego dan dikeluarkan oleh Dego. Dego Bagio untuk menyelamatkan keadaan. Lontaran ke dalam diberikan kepada Sabah FC. Cifuentes menjadi pemain terakhir menyentuh bola. Lontaran ke dalam diarah oleh pengadil perlawanan ataupun sepakan percuma. Cifuentes didakwa mengesari Dego Bagio. Syahril diasak oleh Darren Lock, beri tekanan. Tandukan dari Dominic Tan, dipersalahkan Dominic. Sepakan dilakukan oleh Daniel Amer, pantas mencari Dego. Yuki kini kembali mencari Arif Fazilah. Yuki terlibat untuk gerakan ini. Dua tonggak pertahanan pasukan Kuching City. Satu umpanan, Dominic Tan tanduk ke belakang. Ada Irfan Fazail datang membantu. Cifuentes namun dikuasai oleh Kuching City semula. Dego ke belakang mencari Arif Fazilah. Arif tidak ada ruang untuk hantar bola ke depan mencari Yuki. Muhammad Alif, ketua pasukan Kuching City, mencari Arif Fazilah. Tampan dengan baik oleh Irfan, dapat kepada Dominic Tan. Cifuentes, lorongan mencari Shoot Wilkin, ke belakang mencari Darren Lock. James sudah membaca gerakan yang coba dilakukan oleh Cifuentes. Cifuentes turun ke bawah mencari Dominic Tan. Umpanan mencari Darren Lock. Berjaya. Dia berdepan dengan Yuki. Lepas. Telmo membuat satu hantaran. Tidak ada pemain Sabah yang menyambut hantaran itu. Terus kemas ke tangkapan Syahril Sari, penjaga gol pasukan Kuching City. Menit 9 menit masa permainan. Sabah sudah acap kali atau beberapa kali membuat percobaan dan asakan ke pintu gol pasukan Kuching City FC. Tandukan dilakukan oleh Hanafi Tokyo kepada Irfan Fazail. Tampan oleh Alif dapat kepada Pedro. Bola dikeluarkan oleh Hanafi Tokyo untuk lontaran ke dalam. Diberikan kepada Kuching City. Alif nampan kepada Filimon. Dapat kepada Pedro. Ataupun Kipre sebenarnya. Stuart Wilkin. Lorongan cantik untuk Cifuentes. Dalam kawasan Kuching City. Cifuentes. Kartu kuning yang pertama dilayangkan kepada Arif Fazilah. Mengesari Cifuentes. Dia sudah melihat Cifuentes lari di antara dua pemain pertahanan pasukan ataupun pemain Kuching City ini. Fazilah tidak ada pilihan. Kenu coba untuk mengejar. Dia terpaksa menjatuhkan Cifuentes untuk menghadiahkan sepakan percuma akan dilakukan oleh Telmo. James menanduk. Kalau keluar mencari Alif. Daniel. Dorongan menarik. Dapat kepada Hanafi Tokyo.
Telmo membuat hantaran lambung kepada Stuart Wilkin, dapat kepada Diego Baggio, tolak mencari Henrique. Filimon datang membantu. Tolak ke belakang mencari James. Lorongan dari Kipre, satu tampanan kepada Henrique dan bahaya kedudukan ini. Hanapi Tokyo. Sedikit salah paham di antara Khairul Fahmi Cekmat dan Hanapi Tokyo. Hampir-hampir peluang itu disempurnakan ataupun diambil kesempatan oleh Kipre. Filimon membuat lontaran ke dalam. Lalu membuat hantaran mencari Pedro, dapat kepada Stuart Wilkin. Mencari Telmo. Hantaran lambung dari Telmo. Mencari Cifuentes, mengawal dengan baik Cifuentes. Memperdayakan Kendo, satu hantaran mencari Hazard. Hazard ke belakang kepada Telmo. Satu lagi hantaran ke dalam. Lepas terus kepada Syaril Sari yang membaca dengan baik hantaran yang dilakukan oleh Telmo. Satu lorongan gerakan yang coba dilakukan oleh Kuching City. Daniel Amir namun tersekat di kaki pemain Sabah FC. Irfan Fazail. Bersama dengan Hanapi Tokyo. Dominic Tan. Belum lagi membuat hantaran. Dominic Tan melihat kedudukan Azad. Namun Azad sudah didapati dalam kedudukan offside oleh pembantu pengadil perlawanan. Sepakan percuma akan dilakukan oleh Syaril Sari. Selepas Azad didapati berada dalam kedudukan offside. Mengarahkan rakan-rakan untuk naik ke atas. Syaril ditanduk oleh Hanapi Tokyo. Dipersalahkan Pedro Henrique mengasari Hanapi Tokyo ke belakang kepada Khairul Fahmi Cekmat. Muhammad Irfan Fazail. Belum lagi membuat hantaran Irfan. Mencari Hanapi Tokyo. Huang. Irfan. Lorongan terus. Mencari Azad. Stuart Wilkin sudah meminta bola. Namun kembali kepada Irfan Fazail. Ke tengah. Mencari Pak Taisu yang naik ke atas. Lorongan coba mencari Cifuentes. Cifuentes belum membuat hantaran. Cifuentes mencari. Siapa yang coba dicari oleh Cifuentes? Kwong Mingko, dia mengharapkan bola itu lepas. Namun dapat dikawal oleh pemain-pemain Kuching City. James. Mencari Arif Fazilah. Daniel. Mencari ketua pasukannya Muhammad Alif. Ke belakang mencari Diego Baggio. James melepaskan bola terus kepada Filimon. Daniel. Dapat pada Azad. Kesilapan dari Daniel. Azad membuat larian berdepan dengan Yuki. Dia tidak berjaya mengatasi Yuki Tanigawa. Kuching City mengatur serangan. Baggio mencari Kipre. Namun dikeluarkan oleh Pak Tesu. Untuk lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Filimon. 15 menit separuh masa yang pertama. Sabah belum menemukan jaringan. Diego Baggio mencari Arif Fazilah. Percaya Arif Fazilah mengawal dengan baik. Berdepan dengan Darren Locke. James mencari Muhammad Alif. Alif mencari Kipre. Baggio naik ke atas. Filimon sudah membuka ruang di sebelah kanannya. Tolak kepada Filimon. Hendrik menanti hantarannya namun terus kemas tangkapan yang dilakukan oleh Khairul Fahmi Cekmat. Mencari Dominic Tan. Dominic. Lorongan coba mencari Darren Locke, Cifuentes. Dominic kembali. Stuart Wilkin sudah meminta bola untuk menukar arah permainan. Namun gagal pula dikawal Cifuentes. Santaran yang dilakukan oleh Dominic Tan.
Satu gerakan yang coba dirancang oleh Dominic. Arif Fazilah lontaran ke dalam. James membuat satu hantaran kepada Daniel dan bola keluar. Selepas terkena kaki Telmo, lontaran ke dalam Fadilah. Arif Fadilah berdepan dengan Stuart Wilkin. Arif Fadilah tidak ada pilihan, menyepak bola ke kaki Stuart Wilkin untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Pendek saja lontaran dilakukan, diberi pada Daniel Amer. Berdepan dengan Telmo sekali lagi, Arif Fadilah. Dan bola keluar dari kawasan permainan. Sepakan sudut yang pertama diberikan kepada pasukan Sabah FC. Arif Fadilah tidak ada ruang, dia coba untuk mencari kaki Telmo sebenarnya untuk dia mendapatkan sepakan gol. Namun kawalan yang kurang baik memberikan sepakan sudut yang pertama bagi Sabah di menit ke-17. Telmo minta rakan-rakan untuk berada dalam kawasan penalti. Jauh sepakan dilakukan, ditanduk keluar oleh James Kenu. Namun dapat kepada Hanafi Tokyo. Ke belakang Hanafi, tidak ada ruang untuk membuat lorongan. Kong Mingko. Dapat kepada Hanafi ataupun Pak Tesu, naik ke atas. Haras berdepan dengan Yuki Tanigawa, datang membantu Filimon. Berjaya dikekang gerakan yang coba dilakukan oleh Haras. Dapat kepada Pedro, Filimon kembali ke belakang mencari Yuki. Mencari ketua pasukannya Muhammad Alif. Filimon. Dapat pula kepada Irfan Fazail. Namun tolakan kuat dari Pak Tesu. Dapat kepada pemain Kuching City. Cifuentes berdepan dengan Fazila. Oh, cantik gerakan yang dilakukan oleh Cifuentes. Masuk dalam kawasan penalti pasukan Kuching City. Telmo berdepan dengan pemain Kuching City. Belum ada percobaan yang dilakukan. Dominic Tan ke belakang mencari Stuart Wilkin. Pak Tesu sudah meminta di ruang. Namun Cifuentes berada dalam kedudukan menarik. Dapat diselamatkan oleh Cifuentes. Bola masih dalam kawasan permainan. Dan hantaran dilakukan oleh Cifuentes kepada Dominic Tan. Namun Kenu dapat mengeluarkan dari kawasan ataupun memintas bola itu. Clearance dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Kuching City. Kenu membuat larian pantas. Counter attack yang menarik dari Kuching City. Berdepan dengan Kwang Mingko. Kipre. Percobaan yang dilakukan oleh Kipre tersasar. Dia mendapat peluang dari satu serangan pantas yang dilakukan oleh pasukan Kuching City. Yang larian lihat ke belakang hantaran dilakukan oleh Kenu. Namun tidak dapat disudahkan oleh Kipre. Berdepan dengan Kong Mingko. Tidak ada yang mengawal Kipre. Sepakannya pula melencong. Ataupun tersasar dari pintu gol pasukan Sabah FC. Kipre merupakan penjaring terbanyak ataupun antara peledak utama KL City pada musim lalu dengan 8 gol yang dijaringkan oleh Kipre. Ke belakang mencari Kipre, peluang untuk Kuching City. Daniel namun dapat pula pada Hanafi Tokyo. Kwang Mingko jauh menukar arah permainan mencari Cifuentes. Cifuentes berdepan dengan Kenu. Arif Fadilah. Dua pemain ini terpaksa mengawal Cifuentes. Kenu Marsh Brown. Pemain yang dilahirkan di England namun menjadi warga negara Guyana. Yang merupakan pemain kelahiran dari Akademi Fulham di England. Irfan Fazail. Telmo, percobaan dari Telmo. Terus kepada Syaril Syari. Filimon. Kuching City coba untuk menyerap tekanan. Bagio 1-2 dengan Filimon. Mencari ketua pasukannya Alif. Kipre.
Henrique sudah mendapat bola berdepan dengan Hanapi Tokyo dan juga Komingko. Satu hantaran mencari Kenu, namun ditanduk oleh Dominic Tan. Kenu mengawal dengan baik dalam kawasan penalti pasukan Sabah FC. Dipintas oleh Irfan Fazail. Permainan diteruskan. Alif Fazila berdepan dengan Darren Lock. Percobaan dilakukan oleh Diego Baggio. Namun Darren Lock yang terbaring ketika ini mengalami kecederaan dalam usahanya untuk merampas bola dari pemain Kuching City. Dia datang dari belakang. Kita lihat clearance yang dilakukan oleh main Sabah dapat kepada Arif Fazila dan insiden itu menyebabkan kecederaan kepada Darren Lock. Dia datang untuk mengambil bola dari belakang Arif Fazila namun mengalami kecederaan. Dalam perlawanan petang tadi, KL City berjaya menewaskan Hogang United FC 1-0. Gol yang dijaringkan di menit ke-94 masa tambahan separuh masa kedua oleh Suhaimi Abu yang menambah ataupun membawa pasukan KL City berada di carta ataupun kedudukan teratas dalam carta Piala SMJ ini dengan 7 mata selepas mencatat 2 kemenangan dan 1 seri, dan Sabah berada di kedudukan kedua. Kita lihat peluang yang dimiliki oleh Kipre tadi, namun sedikit kelem kabut sepakan yang dilakukan oleh bekas penyerang KL City FC ini pada musim lalu. Khairul Fahmi Cekmat belum melakukan sepakan. Cifuentes naik ke atas. 23 menit. Masa perlawanan telah berlalu. Belum ada jaringan dari kedua-dua pasukan. Stuart Wilkin berdepan dengan Henrique. Alif. Bijak. Hanapi Tokyo mencari Dominic Tan. Irfan Fazail mencari Kong Mingko di hujung sana. Tampanan menarik baik dari pemain import dari Korea ini. Bakti Su. Lorongan coba mencari Darren Lock. Yuki mengawal, mengikat gerakan yang dilakukan oleh Darren Lock. Arif Fazila, Yuki Tanigawa. Tolakan mencari Kenu. Kenu bersama dengan Arif Fazila. Arif Fazila mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Pantas Dominic Tan coba untuk melakukan lontaran ke dalam. Namun Cifuentes akan melakukannya untuk pasukan Sabah FC. Ke belakang mencari Irfan Fazail. Dominic Tan ke belakang lagi untuk mencari Stuart Wilkin. Hanapi Tokyo, Kwang Mingko sudah membuka ruang di ujung sana. Lorongan menarik kepada Kwang Mingko. Ya, sudah ada ide yang menarik sebenarnya dari dua pemain ini. Namun bola tolakan atau antaran itu terlalu kuat dan tidak dapat dikejar oleh Kwang Mingko. Filimon, lontaran ke dalam. Hanapi Tokyo berdepan dengan Pedro. Dapat pada Khairul Fahmi Cekmat. Dominic Tan berdepan dengan Kenu, tolak kepada Cifuentes di sebelah kanannya. Cifuentes menukar arah permainan mencari Telmo. Berjaya dikawal oleh James. James seperti mengalami kecederaan. Andego mengeluarkan bola ataupun Kenu mengeluarkan bola dari kawasan permainan untuk memberikan ruang kepada pegawai perubatan dari pasukan Kuching City untuk memberi rawatan kepada James selepas dia berlaga dengan Telmo, pemain Sabah FC. Insiden pertembungan di antara Telmo dan juga James menyebabkan James mengalami kecederaan di pergelangan kakinya. James merupakan tonggak pertahanan pasukan PDRM FC pada musim lalu.
Dan kini dibawa masuk untuk menguatkan Kuching City FC. Bergandengan bersama dengan Yuki Tanigawa yang diberi kontrak 2 tahun tambahan bersama dengan Kuching City pada tahun ini. Insiden yang melibatkan, kita lihat ada jururan kaki dari Telmo dalam keadaan perebutan bola 50-50 bersama dengan James. Mas Brown ataupun Kenu Mas Brown terus diberikan arahan-arahan terkini oleh pembantu jurulatih Kuching City, Firdaus Morshidi. Cifuentes lontaran dan sepakan Irfan Fazail untuk semangat kesukanan. Kedua-dua pasukan berikan kepada Syari selepas keadaan ataupun kecederaan yang dialami oleh James tadi. Darren Lock. Sepakan dilakukan oleh Syari. Mencari Kipre. Ditanduk oleh pemain Persasaba FC. Telmo gagal mengawal, dapat kepada Alif. Tolakan mencari Pedro, terlalu kuat hantaran yang coba dilakukan oleh Daniel Amir. Khairul Fahmi Cekmat, Dominic Tan masih lagi coba untuk menarik pemain-pemain Kuching City untuk naik ke atas sedikit supaya memberi ruang untuk pemain tengah membuat lorongan dan umpanan, memudahkan larian yang dilakukan oleh Cifuentes ataupun Darren Lock, Telmo dan juga Azhad. Kenu tolak ke belakang mencari Yuki, diberi tekanan oleh Telmo ke belakang kepada penjaga golnya Syaril. Mencari Kipre, Kenu, dan terjatuh Kenu. Permainan ataupun dipersalahkan Pak Tesu di bulatan kawasan tengah padang. Gerakan dari Arif Fazilah mencari Kipre, satu hantaran ke tengah mencari Henrique, tandukan yang dilakukannya. Terus masih lagi dalam permainan, dapat kepada Kipre. Kipre berdepan dengan Cifuentes. Hantaran lintang yang dilakukan oleh Kipre, tidak ada pemain Kuching City, namun dapat kepada Pedro Henrique. Berdepan dengan Kwamingko dan juga Azad. Azad memberi tekanan kepada Filimon. Dan akhirnya lontaran ke dalam diberikan kepada Kuching City. Terus kepada Muhammad Alif ketua pasukannya. Filimon mengawal dengan baik. Lorongan mencari Daniel. Alif tolak mencari Pedro. Kipre tolak ke belakang mencari Bagio. Peluang kepada Arif Fadilah, belum membuat hantaran. Kenu mau nanti dalam kawasan penalti membuat satu percobaan. Dia ingin melencongkan bola itu di sebelah kiri pintu gol pasukan Sabah. Dia melihat kedudukan Khairul Fahmi Cekmat. Tetapi bola sepakan lencong yang coba dilakukannya itu melantun tinggi, melepasi palang gol. Terselamat pintu gol pasukan Sabah FC. Namun Dominic Tan pula terbaring di kawasan penalti pasukan Sabah FC. 30 menit berlalu. 15 menit berbaki separuh masa yang pertama. Belum ada jaringan yang dilakukan oleh pasukan Sabah FC ataupun Kuching City FC dalam saingan pada malam ini. Sabah FC pada musim lalu berada di kedudukan ketiga Liga Malaysia, Liga Super, dan juga telah melayakkan diri hingga ke peringkat separuh akhir Piala AFC Zona Asia, namun menamatkan perjuangan mereka di Australia selepas tewas dengan pasukan MacArthur ketika beraksi di bumi Australia. Dan musim ini sasaran Sabah juga untuk berada di 3 atau 4 tempat teratas dalam Liga Malaysia. Dan Sabah kita lihat dalam persiapan untuk Liga ini
telah membawa masuk pemain import yang baru, yaitu Haris Stambulis, berusia 27 tahun, pemain pertahanan berasal dari Australia. Haris Stambulis merupakan pemain pertahanan bagi Sabah. Itu antara pemain yang ditandatangani oleh Sabah pada musim ini. Dan menurut Ketua Jurulatih Sabah FC, jika masih ada ruang, mereka akan mencari seorang lagi pemain import yang berkualiti untuk memperkuatkan pasukan Sabah. Tapi yang pasti baru satu pemain import yang ditandatangani pada yang kali ini. Kita tumpukan perhatian gerakan yang coba dilakukan oleh Kuching City. Daniel, Arif Fazila, Muhammad Alif, Daniel sekali lagi. Alif jauh coba mencari Kipre ataupun Henry K. Kainu sebenarnya yang sudah berada di hujung sana, namun Kwong Ming Ko pantas menolak ke belakang mencari Khairul Fahmi Cekmat. Berdepan dengan James. Bola keluar dan lontaran ke dalam diberikan kepada Kuching City. Akan dilakukan oleh Filimon. Kipre menanduk kepada Filimon. Ke belakang mencari Dego Bagio. Lorongan mencari Henry K. Namun dipintas, dipatahkan oleh pemain-pemain Sabah. Dapat lagi kepada Kuching City. Alif mencari Keno. Lorongan menarik mencari Alif Fazila. Ke belakang, cutback yang dilakukan mencari Kipre, tidak ada pemain Sabah, datang Telmo, namun Kuching City kembali mengawal. Dego Bagio, tolakan mencari Cipuentes pula, yang tolakan di Bagio kepada Cipuentes. Sabah mengatur serangan, dapat kepada Bagio. Dominic Tan pula memintas Yuki Tanigawa. Bagio mengawal dengan baik, namun dapat kepada Cipuentes. Dan dipersalahkan oleh Dego Bagio. Dipersalahkan Dego Bagio mengesari Cipuentes. Sabah FC melakukan pertukaran pemain dengan menggantikan pemain dengan nomor 33 Dominic Tan dengan pemain yang menggunakan jersey nomor 5 Daniel Ting. Sabah membuat penggantian pemain, mengeluarkan Dominic Tan dan memasukkan Daniel Ting untuk memperkuatkan bahagian pertahanan. Dominic Tan mengalami kecederaan. Hanapi Tokyo bertukar ke sebelah kanan. Daniel Ting beraksi di sebelah kiri bahagian pertahanan pasukan Sabah. Satu pintasan dilakukan oleh Filimon. Darren Locke ke belakang mencari Stuart Wilkin. Membuat satu umpanan ke depan, dapat kepada Telmo. Tidak ada pemain yang mengawal Telmo. Namun tampanan yang dilakukan oleh Telmo, tapping yang dilakukannya tinggi, melepasi palang. Terselamat pintu gol Kuching City. Terselamat Syaril Syari. Dan sepakan dilakukan oleh Syaril keluar dari kawasan permainan. Kita lihat umpanan dilakukan oleh Stuart Wilkin, tampanan yang dilakukan oleh Telmo melambung tinggi. Cipuentes. Antaran lintang, tidak ada pemain Sabah. Filimon membuat clearance namun dapat kepada Irfan Fazail. Daniel Ting yang baru dimasukkan. Buat umpanan ke dalam mencari Azad sebenarnya, namun dapat dipintas oleh James. Stuart Wilkin. Hanapi Tokyo yang beralih ke sebelah kanan, mengisi tempat posisi yang ditinggalkan oleh Dominic Tan. Daniel Ting menggantikan di sebelah kiri. Yuki dapat kepada Daniel, namun bola keluar dari kawasan permainan. Diberikan lontaran ke dalam, akan dilakukan oleh Arif Fazila untuk Kuching City. Lontaran ke dalam dilakukan oleh Arif Fazila, dapat kepada Telmo. 3 pemain Kuching City mengawal pemain ini. Telmo dipersalahkan menarik Bagio, Dego Bagio.
untuk sepakan percuma. Pantas dia ambil oleh Daniel kepada Alif. James mencari Pilimon. Atau pasukannya Alif. Umpanan terus mencari Pedro Henrique. Berdepan dengan Daniel Ting. Larian dilakukan oleh Diego Sekira, penyerang Kuching City. Pedro berjaya melepasi Daniel Ting, belum membuat hantaran. Berdepan dengan Pak Tesu, hantaran mencari Kenu, namun Cifuentes ada di sana untuk mengawal. Tolak terus kepada Telmo. Selorongan terus mencari Darren Lock, dikawal oleh Arif Fazilah. Irfan Fazail ataupun Aras yang diasak oleh Arif Fazilah. Pemain muda Azad berasal dari Sempurna dan lama menimba ilmu di Akademi Mokhtar Dahari. Untaran ke dalam dilakukan oleh Cifuentes. Kita lihat kesungguhan yang ditunjukkan oleh Arif Fazilah. Tidak ada ruang untuk Azad. Hanapi Tokyo. Tolak terus mencari Cifuentes. Lorongan dari Cifuentes mencari Darren Lock. Dapat kepada Darren Lock, berdepan dengan Yuki. Berjaya dipintas. Dikawal dengan baik oleh Yuki Tanigawa. Dia mengikat gerakan Darren Lock. Arif Fazilah. Oh, dipersalahkan Darren Lock mengesari Arif Fazilah dalam usahanya untuk mendapatkan bola. Darren Lock antara penjaring ataupun penyumbang jaringan yang banyak kepada pasukan Sabah FC pada musim lalu. Pagio. Tolak mencari Arif Fazilah. Daniel Amir ke belakang mencari Yuki Tanigawa. James masih bertukar hantaran. Bagio mengawal mencari Arif Fazilah. Brown pula datang membantu menolak kepada Yuki. Diego Bagio. Yuki mencari ketua pasukannya Muhammad Alif. Daniel mencari Diego Bagio, tolak kepada Alif. Kenu Brown membuat satu hantaran terlepas Hanapi Tokyo, namun Pak Tesu menyelamatkan keadaan, membuat satu clearance terus kepada Stuart Wilkin. Belum melakukan hantaran, dia melihat rakan-rakan untuk naik ke atas. Tolakan pendek mencari Cifuentes. Ke belakang lagi mencari Telmo. Stuart Wilkin dipersalahkan. Dia dikesari oleh Daniel Amir yang coba untuk memintas hantaran 1-2 yang diperagakan oleh pemain-pemain Sabah FC. Pantas Daniel Ting mencari Kwang Mingko, lorongan kepada Azad. Dia berdepan dengan James. Azad berjaya, belum lagi membuat hantaran. Kwang Mingko datang membantu. Pantas dia mencari Telmo. Telmo belum lagi membuat hantaran. Lorongan terus kepada Kwang Mingko. Berdepan dengan Pilimon, dapat kepada Azad dalam kawasan penalti. Azad membiarkan kepada Darren Lock. Ada Irfan Stuart Wilkin. Stuart Wilkin membuat percubaan kemas kedekapan Syaril Sari. Stuart sekali lagi. Sabah FC mengatur serangan, lambungan terus kepada Telmo. Dia sudah berada dalam kedudukan offside. Satu peluang yang menarik. Situasi yang menjadi kegemaran Stuart Wilkin. Dia pernah menjaringkan gol dalam situasi yang sama ketika bermain dengan pasukan kebangsaan. Kita lihat lorongan dilakukan oleh Aras. Tolakan ke belakang kepada Darren Lock. Satu set yang menarik. Stuart Wilkin melakukan rembatan. Namun Syaril Sari sudah bersedia mendakap dengan kemas percubaan yang dilakukan oleh Stuart Wilkin. Syaril Sari pendek saja kepada Tani ataupun Yuki Tanigawa. Clearance jauh
Dia mencari Kipre, dikawal dengan baik oleh Pak Tae-soo. Tokyo, Hanapi Tokyo tolak mencari Cifuentes dan Hanapi naik ke atas untuk membuka ataupun mencari ruang untuk membuat gerakan. Pak Tae-soo lorongan mencari Kwong Min-ko. Kawalan yang kurang baik pula dari Kwong Min-ko. Lontaran ke dalam dilakukan oleh Pilimon. Daegu Baguio pantas. Dia membuat larian. Kipre, satu lorongan menarik dari Daegu Baguio. Kipre berdepan dengan Khairul Fahmi Cekmat. Tenang Khairul Fahmi Cekmat. Menggunakan satu tangan untuk menampan bola sepakan dilakukan oleh Kipre. Sabah FC, Telmo membuat satu hantaran kepada Darren Lock. Dikawal oleh Yuki Tanigawa. Terkena tangan Pilimon. Dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Saya kira Pilimon yang diberikan kad kuning dalam usahanya untuk mengekang gerakan bola itu. Dia seakan-akan menampan bola itu dengan tangannya. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Pak Tae-soo atau Daniel Ting yang akan melakukan sepakan ini. Kalau kita masih ingat, Pak Tae-soo pernah melakukan sepakan percuma yang menjadi satu fenomena ketika aksi Sabah menentang PJ City. Dia membuat satu sepakan yang terkena palang dan terus masuk untuk jaringan pasukan Sabah FC. Mungkin dia mau mencoba untuk kali ini. Ketika pramusim, kita lihat Pak Tae-soo 4-5 pemain Kuching City melakukan benteng. Pak Tae-soo membuat percobaan terkena benteng. Daniel Amer menanduk namun dapat kepada Pak Tae-soo. Masih lagi Sabah FC mengawal. Yuki tidak mau memberi ruang kepada Pak Tae-soo. Dan bola hantaran dari Pak Tae-soo menarik. Dapat kepada Kwong Min-ko. Satu lorongan kepada Hazard. Terlambat sedikit Hazard untuk mengambil ataupun menerima hantaran yang dilakukan oleh Kwong Min-ko. Syaril lebih pantas untuk menyelamatkan keadaan. Pilimon tolakan mencari Pedro Henrique. Dia ke belakang mencari Syaril Sari. Mereka masih coba untuk mencari ruang. Pilimon ataupun Muhammad Alif sebenarnya turun ke bawah mencari Pedro. Pedro menukar hantaran mencari Daniel Amir. Arif Fazila sudah naik ke atas. Brown pasti di sebelah kirinya menerima hantaran. Tolak ke belakang kepada Daniel. Keanu Brown menukar mencari Pilimon. Tolakan mencari Pedro Henrique dikawal oleh Daniel Ting. Lihat Daniel Ting tenang mengawal gerakan yang coba dilakukan oleh Pedro Henrique. Untuk sepakan gol bagi pasukan Sabah, Khairul Fahmi Cekmat pendek saja kepada Hanapi Tokyo. Mencari Cifuentes. Hantaran cantik mencari Hazard. Namun terus kepada Syaril Sari. Jadi kawal oleh Arif Fadila dan juga Yuki Tanigawa. Masa tambahan bagi separuh masa pertama ialah 2 menit. 2 menit masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan Muhammad Zamzaidi Katimin. Kipre menolak kepada Muhammad Alif. Pedro terlibat untuk gerakan ini. Daegu Baguio berada di sana namun umpanan terus diberikan kepada Muhammad Alif. Berjaya dipintas oleh Pak Tae-soo ataupun Tokyo Hanapi. Dan bola terus kepada Khairul Fahmi Cekmat. 2 menit masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan. Irfan Fazail, belum ada jaringan di Stadium Likas. Pertemuan di antara Sabah FC dan juga Kuching City FC. Kwong Min-ko. Mendadak Kwong Min-ko. Olak mencari Daniel Ting.
Ke belakang dia mencari Pak Tesu. Hanapi Tokyo. Dia cuba mencari Darren Lock. Ke belakang lagi mencari Pak Tesu. Lambungan. Cuba mencari Kong Mingko. Dikawal dengan baik oleh Henrique. Namun Stuart Wilken mendapat bola. Henrique kembali mengawal ke belakang mencari James. Ataupun terus kepada penjaga golnya Syahril Syari. Sepakan jauh dilakukan mencari Daniel. Dan dipersalahkan si Fuentes menarik Daniel. Sepakan bebas terus dilakukan dengan pantas oleh pemain Kuching City. Yuki Tanigawa, Arif Fazilah. Mencari Daigo Bagio. Arif Fazilah ke belakang mencari Yuki Tanigawa. James belum membuat sepakan. Ada beberapa saat saja lagi berbaki dan begitulah tamat separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan semasa Sabah FC 0, Kuching City FC 0. Saingan Piala SMJ 2024 edisi yang kedua melibatkan pertemuan antara pasukan Sabah FC dan Kuching City FC pada malam ini di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Kita bertemu lagi nanti dalam 45 menit saingan di separuh masa kedua. Terus menyaksikan perlawanan separuh masa babak yang kedua untuk perlawanan antara pasukan Sabah FC yang akan menentang dengan Kuching City FC persaingan untuk Piala SMJ 2024. Baru saja sepak mula dilakukan sebentar tadi oleh pasukan Kuching. Dalam kawasan Sabah di sebelah kiri ketika ini. Satu lorongan yang baik daripada Daniel. Rebut antara Pedro, dipersalahkan Pedro menjatuhkan pemain yang memakai jersey nombor 8 untuk pasukan Sabah, Farhan. Sepakan bebas dalam kawasan Sabah. Di sebelah kiri kawasan Sabah, Daniel Ting kembali untuk Khairul Fahmi, penjaga gol pasukan Sabah yang setakat ini belum lagi mendapat ujian ataupun asakan yang berbahaya daripada pasukan Kuching City FC. Khairul kepada Hanafi Tokyo. Cuba mencari rakan lorongan jauh untuk rakan pasukan ditanduk oleh Yuki. Untuk membuat satu clearance dapat kepada Stuart terlepas kawalan baik daripada pemain pasukan Kuching City FC ini, Pedro tadi. Namun kawalan yang cukup baik oleh Kanu sebenarnya tadi terlepas. Kali ini kawalan daripada pemain pertahanan pasukan Kuching Yuki lorongan untuk rakan pasukan yang masuk ke dalam kawasan Sabah di sebelah kiri. Cuba mencari Kepri, dijatuhkan Filimon yang dijatuhkan sebentar tadi dan pengadil memberikan sepakan percuma untuk pasukan Kuching City FC. Pengadil perlawanan pada malam ini ialah Muhammad Zamzaidi Katimin. Dalam jarak lebih kurang 30 meter di sebelah kiri kawasan Sabah. Pemain nombor 44 Muhammad Alif selaku ketua pasukan Kuching City yang akan menggalas tanggungjawab ini untuk melakukan sepakan ke dalam kawasan penalti pasukan Sabah. Muhammad Alif baru saja melepaskan sepakan cuba mencari dapat ditanduk tadi oleh pemain Sabah. Tendangan daripada pemain pasukan Kuching City terkena benteng ataupun pemain pertahanan pasukan Sabah. Rebut tadi antara Darren bersama dengan Daigo. Kawalan oleh pemain nombor 6 ialah Arif Fazilah. Untuk Keanu saya kira. Pendek saja kepada Pedro. Terus saja membuat hantaran ke tengah. Peluang saya kira ketika ini. Kepri dapat dikawal oleh Daniel. Pertahanan Sabah terus saja membuat lorongan jauh dapat ditanduk oleh Yuki. Dalam kawasan Sabah ketika ini di sebelah kanan kawasan Sabah. Legar-legar Muhammad Alif, ketua pasukan Sabah untuk rakannya. Masih lagi cuba mencari ruang di sebelah kanan kawasan Sabah. Berhadapan dengan Stuart Wilkin. Sambil itu cuba dibantu pula oleh
Azad. Kembali kepada Yuki dalam kawasan Kuching City FC. Leret hantaran pemain sayap pasukan Kuching City ini di sebelah kanan kawasan Sabah. Hanafi Tokyo cuba melakukan clearance namun terkena pemain pasukan Kuching City FC ruang ketika ini. Cuba mengatur serangan dari arah sebelah kiri kawasan Sabah. Pemain nombor 29 Pedro cuba melepaskan diri. Dua pemain Sabah mengawal, baik kawalan Cifuentes saya kira atau Daniel. Masih lagi Sabah dapat mengawal dengan baik. Terus saja kepada Stuart dalam kawasan Sabah kepada Daniel. Masih lagi Daniel Ting. Leret saja untuk Farhan. Membuat hantaran ke tengah. Azad terlepas dan dijatuhkan ataupun satu kekasaran yang dilakukan oleh Yuki terhadap Muhammad Irfan. Pemain pasukan Sabah ini berhampiran garisan tengah padang dalam kawasan Kuching City FC. Sepakan bebas untuk pasukan Sabah. Pak Tesu membuat satu lorongan jauh ke sebelah kiri kawasan Kuching City. Kawalan oleh Keno mencari Pedro saya kira. Berhadapan dengan Pak Tesu mudah saja dikawal oleh Pak Tesu. Kipri terlepas. Terus saja membuat satu lorongan jauh tadi oleh Stuart Wilkins. Kali ini percubaan ataupun serangan cuba dilakukan dari luar kawasan penalti Sabah tapi dapat dikawal pula oleh Daniel Ting. Pendek saja untuk Farhan. Di sebelah kiri kawasan Sabah, lorongannya pula dapat dipintas oleh Daigo. Daigo Baggio tolak ke belakang untuk rakannya Filimon. Filimon pula pendek kepada Daniel Amir. Terus saja mencari Pedro. Masih lagi Pedro. Pemain nombor 10 ialah Daniel Amir. Kali ini Keanu cuba mencari ruang. Lorongan ke dalam kawasan penalti tapi agak lemah. Dan mudah saja dibaca oleh penjaga gol pasukan Sabah iaitu Hairul Fahmi untuk menyelamatkan keadaan. Tolakan Hairul untuk Hanafi Tokyo. Pemain pertahanan di sebelah kanan kawasan Sabah ini. Kembali kepada Hanafi Tokyo. Melebar ke tengah dalam kawasan Sabah untuk Pak Tesu. Mencari Daniel. Masih lagi Daniel pendek kepada Farhan. Farhan pula cuba mencari Cifuentes diasak dari arah belakang. Dijatuhkan oleh Filimon. Dan pengadil memberikan sepakan percuma untuk pasukan Sabah FC. Di sebelah kanan kawasan Kuching City FC. Pendek saja hantarannya mencari Stuart Wilkins. Berhadapan dengan Daniel tadi. Terus kepada Hanafi Tokyo melebar ke sebelah kiri. Kawasan Kuching City. Hantaran ke tengah. Tandukan terus tapi tersasar ke sebelah kanan pintu gol pasukan Kuching City. Pemain nombor Muhammad Irfan saya kira tadi yang mempunyai ruang untuk melakukan tandukan dalam kawasan penalti pasukan Kuching City. Aksi semula yang dapat kita saksikan. Lorongan ataupun hantaran dari sebelah kiri dan tandukan oleh Muhammad Irfan tidak menjadi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Kuching City. Terselamat penjaga gol Kuching iaitu Syaril Syari. Pendek saja James membuat hantaran kepada Filimon. Coba dihadang tadi oleh Cifuentes, dijatuhkan pemain pasukan Kuching City. Asakan yang dilakukan oleh Daigo terjatuh yang diasak oleh Muhammad Irfan. Pengadil memberikan kad kuning Muhammad Zamzaidi Katimin kerana menjatuhkan Muhammad Irfan tadi. Sepakan bebas. James baru saja melebar ke sebelah kanan kawasan Sabah. Kali ini cuba mengatur serangan menerusi Arif. Arif Fazilah tolak ke belakang. Sekali lagi Yuki. Lorongannya pendek saja untuk rakan sepasukan saya kira Muhammad Alif. Cuba berhadapan dengan Farhan. Kembali kepada Yuki dalam kawasan Kuching. Leret saja hantarannya kepada Arif Fazilah saya kira ataupun Daigo. Terus saja membuat hantaran ke kawasan pasukan Sabah. Satu hantaran jauh daripada Pak Tesu.
Terlepas James mengawal dengan baik dalam kawasan bulatan tengah padang. Cuba mencari rakan sepasukan diasah oleh Park Tisu. Daniel sebenarnya Baggio tadi terlepas. Namun hantarannya terus saja ke sebelah kanan dan pemain pasukan Kuching City telah pun berada pada posisi offside dalam kawasan Sabah. Jadi ini bermakna sepakan bebas untuk pasukan Sabah pada minit yang ke-53. Separuh masa yang kedua ini, Sabah masih lagi terikat dengan pasukan Kuching City FC tanpa sebarang jaringan ataupun kosong-kosong. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Likas, Kompleks Sukan Bandaraya, Kota Kinabalu. Pendek saja Hanafi Tokyo untuk Stuart Wilkin dalam kawasan Sabah. Berhadapan dengan Kipri tadi, Daniel Ting membuat hantaran di sebelah kanan untuk Farhan. Farhan pula dijatuhkan tadi oleh pemain nombor 29 Pedro. Dan pengadil memberikan isyarat untuk sepakan percuma kepada pasukan Sabah. Di sebelah kanan kawasan Kuching City yang akan dilakukan oleh Cifuentes. Pendek saja lorongannya kepada Stuart Wilkin. Mencari Hanafi Tokyo. Di sebelah kiri kawasan Kuching. Tandukan tadi oleh Muhammad Alif. Bermain dalam kawasan Kuching City ketika ini. Bergerak pantas. Keanu saya kira yang akan mencari arah untuk membuat lorongan. Pendek saja untuk Pedro. Kipri sebenarnya. Masih lagi Kipri kepada ketua pasukan Arif. Berhadapan dengan Stuart. Dapat kepada Kipri. Di dalam kawasan Sabah. Halangan yang cuba dilakukan dan tolak-menolak berlaku dipersalahkan pemain pasukan Kuching City Daniel Amir tadi. Pemain yang memakai jersey nombor 10 kerana menjatuhkan pemain pertahanan pasukan Sabah. Dan sudah pasti sepakan bebas untuk pasukan Sabah dalam kawasan penalti ini yang akan dilakukan oleh Hairul Fahmi pada minit yang ke-55 ini. Haris Naim sebenarnya yang dijatuhkan tadi. Daniel mengawal di sebelah kiri kawasan Sabah. Membuat satu lorongan jauh untuk Farhan. Dua pemain pasukan Kuching cuba mengawal pergerakan Farhan di sebelah kanan. Kepada Cifuentes. Balik kepada Farhan. Masih lagi Cifuentes. Lorongannya pula ditolak keluar oleh Filimon. Yang sudah pun mengagak. Satu hantaran yang cuba dilakukan oleh Cifuentes saya kira tidak berhasil ketika ini. Pendek saja hantaran pemain Kuching City. Keanu bergerak pantas. Leret saja kepada Daniel. Daniel Amir kepada Arif saya kira. Ketika ini Kuching cuba mencari ruang. Di sebelah kanan kawasan Sabah tolak ke belakang untuk Yuki. Pendek saja hantarannya mencari Daigo. Terus saja kepada pemain sayap pasukan Kuching City. Arif tadi. Pendek hantarannya. Cuba dipintas, dijatuhkan pemain pasukan Sabah saya kira Muhammad Irfan. Namun permainan masih diteruskan dalam kawasan tengah padang. Pemain nombor 50 Sabah ialah Azad. Kepada Stuart. Lorongan ke sebelah kiri kawasan Kuching City. Kembali untuk Stuart tapi dibiarkan saja kepada Daniel Ting. Dalam kawasan Kuching City ketika ini. Masih lagi Daniel. Pendek hantarannya membiarkan saja kepada Hanafi Tokyo di sebelah kiri. Kawasan Kuching City untuk mencari ruang. Haris Naim bergerak pantas ketika ini. Di luar kawasan penalti. Sabah mempunyai peluang tapi Yuki lebih pantas untuk mengawal tadi dan terus menyepak bola keluar untuk menyelamatkan keadaan daripada asakan ataupun serangan yang cuba dilakukan oleh barisan pemain penyerang pasukan Sabah. Lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Haris Naim di sebelah kiri kawasan Kuching City FC. Baru saja melontar untuk rakannya. Cuba dihalang tadi Azad tadi. Dan kembali kepada Haris Naim. Ke belakang pula untuk Cifuentes. Tolakannya peluang dalam kawasan penalti ini. Mujurlah James pantas untuk menyelamatkan keadaan. Terus saja membuat satu clearance ke dalam kawasan tengah padang ketika ini Daniel. Asak mengasak berlaku antara Daniel bersama dengan Pedro. Namun dapat dikawal oleh Daniel Ting. Pendek saja untuk rakannya tapi terus kepada James.
Pemain pertahanan pasukan Kuching City membiarkan saja kepada Syaril Syari, penjaga gol pasukan Kuching City untuk meredahkan keadaan. Minit yang ke-58, Kuching City cuba mengatur serangan menerusi di sebelah kanan kawasan Sabah. Tolak ke belakang untuk Yuki. Terus saja kepada pemain nombor 10 ialah Daniel. Mencari rakan ketika ini. Ruang ataupun saya kira lebih banyak kelonggaran berlaku di sebelah kanan kawasan Sabah. Arif Fazilah. Untuk rakannya kembali kepada Arif. Tolak ke belakang Yuki. Yuki Taginawa masih lagi mengawal kepada James. James membuat hantaran jauh. Lorongan ke sebelah kanan kawasan Sabah. Cuba mencari ruang. Dan terus kepada Keanu saya kira. Untuk rakan sepasukan. Yuki mengawal. Agak lambat sedikit saya kira pergerakan daripada barisan penyerang pasukan Sabah ini. Kerana dikawal oleh James. Terus saja kepada ketua pasukan. Dan kepada Pedro di sebelah kiri kawasan Sabah. Tidak dapat melepasi kawasan di sebelah kiri kawasan Sabah ini kerana sentiasa saja dikawal oleh Daniel bersama dengan Cifuentes untuk menyelamatkan keadaan. Dan dipersalahkan pemain nombor 27 Filimon yang cuba melepaskan diri dan menjatuhkan pemain pasukan Sabah di sebelah kiri kawasan sendiri. Sepakan bebas untuk pasukan Sabah minit yang ke-59. Cifuentes pendek saja untuk rakannya Stuart tadi melebar ke sebelah kanan kawasan Sabah. Hanafi Tokyo lorongannya mencari rakan sepasukan Haris Naim kepada Cifuentes membuat lorongan jauh, cuba mencari Farhan di sebelah kanan kawasan Kuching. Farhan bergerak pantas, cuba dikawal oleh dua pemain pasukan Kuching. Kembali kepada Farhan, dijatuhkan. Pengadil meneruskan permainan. Walaupun terjatuh Farhan tadi dapat kepada Pak Tisu. Pendek saja untuk Stuart. Tolak ke belakang mencari Daniel Ting. Masuk ke dalam kawasan Kuching City. Hantar ke tengah. Namun dapat ditanduk oleh barisan pertahanan pasukan Kuching City. Keanu saya kira membuat hantaran untuk rakannya. Terus saja mencari Pedro. Di sebelah kiri kawasan Sabah, bahaya kedudukan ini. Pedro mencari ruang, tolakan terus ke dalam kawasan penalti Sabah. Namun Hairul Fahmi lebih pantas untuk mendakap ataupun menangkap dengan kemas percubaan yang cuba dilakukan oleh Pedro Henrique. Permainan diteruskan menerusi Cifuentes. Pendek saja kepada Muhammad Irfan. Membuat lorongan jauh namun tidak dapat dikejar oleh Farhan dan dibiarkan saja bola keluar. Pemain nombor 11 yang akan dimasukkan pasukan Sabah. Satu pertukaran yang akan dilakukan. Sementara itu pemain nombor 21 juga dimasukkan dan mengeluarkan pemain nombor 77 pasukan Sabah, yaitu Muhammad Irfan Fazail. Pemain nomor 28 yang akan dimasukkan. Daniel Hakim Draman yang dimasukkan untuk pasukan Sabah pada perlawanan separuh masa yang kedua. Minit yang ke-61 ini. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kuching City dapat dikawal oleh Stuart Wilkin mencari Farhan. Tolak ke belakang di sebelah kiri kawasan Sabah ialah Daniel Ting. Rebut-rebut berlaku antara Daniel bersama dengan Kipre dan juga Pedro saya kira. Lontaran untuk pasukan Sabah dalam kawasan sendiri Cifuentes. Tolakannya leret saja lorongan untuk ketua pasukan yaitu Pak Tisu. Masih lagi Pak Tisu. Cuba membuat hantaran. Dapat dikawal tadi ataupun halangan cuba dilakukan oleh pemain pasukan Kuching. Kali ini Sabah cuba mengatur serangan dari arah sebelah kiri kawasan Kuching City. Pemain nombor 11 membiarkan kepada Stuart. Terkena pengadil, permainan masih diteruskan. Dan Sabah cuba melakukan serangan pantas tetapi terkena pengadil dan pengadil pula
mengarahkan untuk permainan diteruskan. Hantaran ataupun tolakan terlalu kuat daripada Daniel dan tidak berdaya untuk dikejar oleh Cifuentes. Dan lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Kuching City FC. Sementara itu pasukan Kuching City FC juga melakukan pertukaran pada separuh masa kedua. Pemain nombor 28 Jordan Minta akan dimasukkan. Pemain nombor 17 juga dimasukkan, iaitu Muhammad Alauddin. Dan begitu juga dengan pemain memakai jersey nombor 6 ataupun nombor 2 sebenarnya, Jimmy, yang dimasukkan. Satu lagi pertukaran ialah pemain nombor 28 tadi yang akan masuk untuk pasukan Kuching City FC. Jadi 3 pertukaran ataupun penggantian pemain dilakukan oleh Ketua Jurulatih pasukan Kuching City, iaitu Aidil Syarizan Sahak, pada perlawanan separuh masa yang kedua, minit yang ke-64. Pemain nombor 2 ialah Jimmy Raymond, juga dimasukkan untuk memperkukuhkan barisan tengah dan juga barisan serangan pasukan Kuching City FC. Saya kira lontaran ke dalam untuk pasukan Kuching City, tolakan yang terlalu kuat. Terus saja kepada pasukan Sabah untuk lontaran ke dalam. Cifuentes membiarkan saja kepada rakan sepasukan, dapat kepada Hanafi Tokyo. Pemain pertahanan Sabah di sebelah kanan kepada Pak Tisu. Pendek saja hantaran Pak Tisu untuk Daniel Ting. Masih lagi Daniel. Hantarannya pula pendek kepada Stuart, kembali kepada Pak Tisu. Sabah bermain dalam kawasan sendiri untuk Hanafi Tokyo. Mencari arah, tidak dapat melepaskan diri, kembali kepada Pak Tisu. Pak Tisu pula mencari rakan, membuat lorongan jauh ke sebelah kiri kawasan Kuching City ini. Terlepas saya kira Cifuentes, namun dapat dipintas oleh pemain Sabah. Lorongan kepada Hanafi Tokyo terlepas. Kurang baik kawalan Hanafi. Saya kira Keanu tadi kurang baik kawalannya kerana sentiasa saja dikawal oleh ketua pasukan Sabah Pak Tesu bersama dengan Hanafi Tokyo yang mengawal pertahanan Sabah di sebelah kanan ketika ini. Saya kira sepakan sudut yang akan diberikan kepada pasukan Kuching City. Sudut di sebelah kanan pintu gol pasukan Sabah. Sambil itu Khairul Fahmi juga harus lebih berhati-hati, kerana sepakan sudut ini apapun boleh jadi untuk pasukan Daniel Amir, pasukan Kuching City. Daniel Amir baru saja melepaskan sepakan. Satu clearance yang baik dilakukan oleh pemain nombor 11 Jafri. Kali ini Sabah, Cifuentes mengatur serangan di sebelah kanan kawasan Kuching City. Pendek saja hantaran untuk rakan sepasukan Sabah. Kali ini Farhan saya kira cuba mencari pemain nombor 50. Rebut-rebut ketika ini pemain Sabah, iaitu Azad. Masih lagi Azad kurang baik saya kira kawalan Azad, kerana sentiasa saja diasah oleh pemain pertahanan pasukan Kuching, iaitu Jimmy Raymond. Pemain yang baru dimasukkan untuk mengawal pergerakan lincah ataupun pantas yang cuba dilakukan oleh barisan penyerang pasukan Sabah, terutamanya Hazard, yang sentiasa mencuri ruang untuk melakukan sepakan terus ataupun lorongan-lorongan khususnya kepada penyerang-penyerang pasukan Sabah dalam kawasan penalti pasukan Kuching City FC. Sepakan bebas saya kira ataupun sepakan percuma yang akan diberikan kepada pasukan Sabah di sebelah kanan kawasan penalti pasukan Kuching City. Stuart Wilkin bersiap sedia untuk melakukan ataupun melepaskan sepakan percuma ini dari luar kawasan penalti pasukan Kuching City FC. Dua pemain pertahanan selaku benteng untuk pasukan Kuching City. Stuart masih lagi mencari arah, terus saja membuat hantaran ke tengah, dapat pula ditanduk. Masih lagi dalam permainan
dalam kawasan Kuching City terlepas saya kira pemain Sabah yang memakai jersey nombor 50 tadi. Farhan terlepas, dapat kepada Stuart, dipersalahkan pula. Saya kira dipersalahkan pemain Sabah kerana menjatuhkan salah seorang pemain pasukan Kuching City ini. Berhampiran dengan garisan tengah padang, sepakan bebas dalam kawasan sendiri untuk Kuching City FC. Yuki, sementara itu salah seorang pemain yang kelihatan tercedera di luar kawasan penalti di sebelah kiri pintu gol pasukan Kuching City ini. Yang belum dapat kami pastikan siapakah pemain ini yang mengalami kecederaan, namun pengadil Muhammad Zamzaidi Katimin baru saja mengarahkan pegawai perubatan untuk masuk dan memberikan rawatan khususnya kepada pemain yang mengalami kecederaan di luar kawasan penalti di sebelah kiri kawasan Kuching City FC. Minit yang ke-69 separuh masa yang kedua. Kedudukan masih lagi terikat tanpa sebarang jaringan, 0 Sabah dan 0 Kuching City FC. Azad sebenarnya yang mengalami kecederaan. Azad antara pemain tonggak untuk pasukan Sabah FC yang sentiasa saja membuat kucar-kacir dan juga lorongan-lorongan baik di dalam kawasan Kuching City. Pertukaran seterusnya dilakukan oleh pemain Sabah yang memasukkan pemain yang memakai jersey nombor 40 iaitu Syarizan menggantikan pemain yang memakai jersey nombor 50 Azad. Disebabkan kecederaan, Syarizan menggantikan posisi Azad untuk memperkukuhkan barisan serangan pasukan Sabah. Sepakan bebas pendek saja Yuki, ketua pasukan Kuching. Terlepas saya kira pemain Sabah asalkan cuba dilakukan dari arah sebelah kanan. Kawasan Sabah ini bahaya keluar lorongan peluang. Saya kira Pedro tadi untuk mencari rakannya, tapi tidak berjaya. Satu back heel yang cuba dilakukan. Berjaya dikawal oleh pemain Sabah Syarizan ketika ini dalam kawasan sendiri. Di sebelah kanan pendek saja mencari Stuart. Dua pemain pasukan Kuching cuba mengawal. Dapat dipintas oleh pemain Sabah. Dapat kepada Cifuentes. Masih lagi Cifuentes berhadapan dengan pemain pasukan Kuching iaitu Daigo. Leret saja hantaran pemain Sabah. Cuba melepaskan diri kepada Cifuentes. Mencari ruang di sebelah kanan kawasan Kuching. Tolakan ke tengah namun berlaku rebut ataupun tolak menolak. Dan dibiarkan saja bola keluar untuk lontaran ke dalam. Sabah sebenarnya tadi melakukan satu serangan yang agak mengejut. Ataupun serangan pantas namun barisan pertahanan pasukan Kuching City FC berjaya untuk mengawal ataupun menghadang pergerakan-pergerakan Sabah dari arah sebelah kanan Kuching City. Jimmy untuk rakannya Pedro cuba melepaskan diri. Tarik-menarik berlaku antara Daniel bersama dengan pemain nombor 28 bersama dengan Jordan Minta yang dimasukkan untuk memperkukuhkan barisan tengah dan juga serangan pasukan Kuching City ini. Sepakan bebas untuk pasukan Kuching City FC yang akan dilakukan oleh pemain nombor 17 pasukan Kuching City FC di sebelah kiri kawasan Sabah. Alaudin yang akan melakukan pemain yang baru dimasukkan dan melakukan sepakan bebas ini di sebelah kiri kawasan Sabah. Terus saja membuat hantaran ke tengah. Dapat dihadang tadi oleh, saya kira Cifuentes tadi menghadang. Masih lagi dalam permainan. Namun kurang baik saya kira kawalan. Dan terus saja dikeluarkan oleh Jimmy. Lontaran untuk pasukan Sabah di sebelah kiri dalam kawasan sendiri. Cifuentes kepada rakan sepasukan yaitu Daniel. Dan terus saja kepada Pak Tisu masih lagi mengawal. Pendek saja hantaran Pak Tisu kepada Daniel. Mencari Stuart Wilkin. Melebar ke sebelah kiri dalam kawasan Kuching City FC. Sabah ketika ini cuba mengatur serangan. Dihadang. Belum lagi buat percobaan namun kawalan baik. Halangan yang dilakukan terhadap Syarizan. Pemain pasukan Sabah
yang cuba melepaskan diri tapi tidak berjaya. Lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Sabah Syarizan yang akan melakukan lontaran di sebelah kiri kawasan Kuching City FC ini. Kedudukan masih terikat tanpa seberang jaringan. Terus saja menanduk keluar untuk meredahkan permainan ataupun perlawanan pertemuan Kuching City FC menentang pasukan Sabah FC minit yang ke-73 untuk separuh masa yang kedua ini. Dan kelihatan hujan renyai-renyai baru saja turun di sekitar kawasan Stadium Likas Kompleks Sukan Bandaraya Kota Kinabalu ini. Apapun saya kira permainan masih diteruskan. Rebut berlaku antara pemain Sabah dan juga Kuching. Si Fuentes membiarkan saja kepada Stuart sebenarnya. Terus saja Stuart membuat hantaran Syarizan. Syarizan pula berada pada posisi offside. Sepakan bebas diberikan untuk pasukan Kuching City FC. Syaril, penjaga gol pasukan Kuching, haruslah lebih berhati-hati membiarkan kepada Yuki untuk melakukan sepakan bebas mencari Jimmy. Masih lagi Jimmy bergerak pantas cuba melepaskan diri kepada Pedro. Pedro pula berhadapan dengan pemain nombor 8 Sabah, iaitu Farhan. Peluang, namun Pak Tisu lebih pantas untuk mengawal keadaan. Lorongan untuk rakannya. Saya kira Farhan tadi mengawal dengan baik. Si Fuentes, dua pemain pasukan Kuching City mengawal pergerakannya di sebelah kiri kawasan Sabah. Kali ini serangan cuba dilakukan oleh Kuching City. Tolakan terus tandukan dalam kawasan penalti tapi agak lemah. Jordan Mintah tadi mudah dikawal oleh Khairul Fahmi untuk menyelamatkan keadaan. Kecederaan berlaku dalam kawasan penalti Sabah. Pemain Sabah, saya kira Hanafi Tokyo yang mengalami kecederaan, dan pengadil pada malam ini Muhammad Zamzaidi mengarahkan para pegawai perubatan untuk masuk ke dalam padang untuk memberikan rawatan kepada pemain Sabah, iaitu Hanafi Tokyo. Terima kasih untuk sokongan Anda. 1974 jumlah kehadiran penonton pada malam ini untuk hadir menyaksikan pertemuan antara pasukan Sabah FC menentang Kuching City FC di Stadium Likas ini. Dan seperti saya katakan tadi, hujan ronya-ronya masih lagi turun. Sementara itu Hanafi Tokyo juga masih lagi diberikan rawatan dalam kawasan penalti pasukan Sabah. Kedudukan masih terikat tanpa sebarang jaringan, 0 Sabah dan 0 Kuching City FC. Apapun dapat kita saksikan pada perlawanan babak kedua ini. Beberapa serangan demi serangan yang dilakukan khususnya oleh pasukan Sabah belum lagi berhasil untuk membolosi penjaga gol pasukan Kuching City, iaitu Syaril Syari. Dan begitu juga gawang gol pasukan Sabah yang sentiasa dikawal kemas oleh Khairul Fahmi Cekmat selaku penjaga gawang pasukan Sabah pada malam ini, yang banyak melakukan tangkapan-tangkapan kemas dan juga menyelamatkan beberapa percubaan yang cuba dilakukan oleh barisan penyerang pasukan Kuching City FC pada perlawanan babak separuh masa yang kedua ini. Dan saudara, hujan ronya-ronya yang turun di Stadium Likas pada ketika ini tidak menghalang untuk perlawanan ini diteruskan. Pengadil yang mengadili perlawanan pada malam ini ialah Muhammad Zamzaidi Katimin. Dan kelihatan pemain Sabah, iaitu Hanafi Tokyo, akan diusung keluar kerana mengalami kecederaan dan akan diberikan rawatan oleh para pegawai perubatan di luar padang. Dan saya kira Ketua Jurulatih pasukan Sabah FC, Datuk Ong Kim Sui, sudah pasti akan mencatur ataupun melakukan sesuatu untuk pertemuan antara Sabah FC dan Kuching City FC dalam persaingan Piala SMJ bagi musim 2024 masuk minit yang ke-77 separuh masa yang kedua ini. Jadi begitulah pemain pertahanan Sabah, Hanafi Tokyo, yang baru saja dibawa keluar untuk diberikan rawatan. Sabah akan meneruskan aksi
untuk menentang pasukan Kuching City FC. Khairul Fahmi Cekmat, penjaga gol pasukan Sabah, yang akan melakukan sepakan pendek saja untuk pemain nombor 8 ialah Farhan saya kira. Di sebelah kiri kawasan Sabah, Cifuentes berebut bersama dengan Pedro. Dipersalahkan Pedro kerana menolak Cifuentes. Pantas sepakan bebas dilakukan untuk Farhan. Ke belakang untuk Daniel. Berhampiran bulatan tengah padang dalam kawasan Sabah. Pendek saja hantarannya mencari Stuart Wilkin. Kembali kepada Farhan. Stuart pula cuba dikawal oleh 3 pemain pasukan Kuching City mencari Cifuentes. Melepaskan diri pemain nombor 11 untuk pasukan Sabah berada pada posisi offside. Pemain nombor 11 ialah Jeffrey yang diisyaratkan berada pada posisi offside. Pemain nombor 11 pasukan Kuching City yang akan dimasukkan untuk menggantikan pemain yang memakai jersey nombor 10. Saya kira pemain nombor 10 ialah Daniel Amir. Itulah antara pertukaran pada separuh masa kedua yang dilakukan oleh pasukan Kuching City FC. Hujan masih lagi turun di sekitar Stadium Likas, Kompleks Sukan Bandaraya Kota Kinabalu. Pengadil pada malam ini Muhammad Zamzaidi juga baru saja mengarahkan para pegawai perubatan untuk masuk ke dalam padang untuk memberikan rawatan ataupun membawa keluar pemain pasukan Kuching City FC yang mengalami kecederaan pada separuh masa yang kedua ini, minit yang ke-79. Bagaimanapun rawatan masih lagi diberikan ataupun pemain ini akan dibawa keluar untuk diberikan rawatan. Dan sementara itu pertukaran yang dilakukan seperti saya katakan tadi adalah pemain nombor 11 pasukan Kuching City ialah Nur Syami menggantikan Daigo Bagio. Sepakan ke tengah untuk pasukan Sabah dalam kawasan penalti dibiarkan saja kepada Khairul. Berhadapan dengan Pedro, pantas Khairul Fahmi menangkap untuk meredahkan keadaan. Penjaga gol pasukan Sabah pada malam ini yang beraksi dengan agak baik kerana sentiasa saja bijak untuk membaca percubaan-percubaan serangan yang cuba dilakukan oleh barisan penyerang pasukan Kuching City. Daniel Ting, pertahanan di sebelah kiri ketika ini cuba dibayangi oleh Minta. Peluang Farhan, tolak ke tengah, dapat dikawal. Cifuentes lagi mempunyai ruang. Satu rembatan terkena James. Terselamat gawang gol pasukan Kuching City. James yang bertindak dengan baik. Terus saja melakukan asakan di sebelah kanan kawasan Sabah. Bahaya kedudukan ini. Pak Tisu mudah saja memintas untuk meredahkan keadaan ataupun mengawal keadaan dengan baik, lantas mengeluarkan bola. Itulah tadi serangan bahaya yang cuba dilakukan oleh barisan serangan pasukan Sabah. Namun mujurlah pertahanan pasukan Kuching City FC ini berjaya untuk menghadang pergerakan-pergerakan yang cuba dilakukan oleh dan diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan pasukan Kuching City. Sabah hanya bermain dengan 10 orang ketika ini. Belum ada pengganti untuk Hanafi Tokyo. Jimmy mengawal di sebelah kanan kawasan Kuching City. Cifuentes cuba merampas, dibiarkan saja ataupun tolakan ke belakang untuk Syaril Syari, penjaga gol pasukan Kuching City. Filemon tolak ke belakang untuk ketua pasukan iaitu Yuki terus saja kepada rakannya di sebelah kiri kawasan Sabah iaitu Nur Syami membiarkan saja kepada rakannya Jimmy Raymond di sebelah kiri kawasan Sabah. Hantaran ke tengah dapat kepada pemain pasukan Sabah nomor 40 ialah Syarizan dan membiarkan saja bola keluar. Syarizan yang akan melakukan lontaran ke dalam di sebelah kanan kawasan Sabah pada minit yang ke-82 separuh masa yang kedua ini. Masih lagi mencari rakan. Syarizan
terus saja membuat hantaran kepada pasukan Kuching City. Jimmy membiarkan saja kepada rakannya di sebelah kiri kawasan Sabah. Kembali kepada Jimmy Raymond. Tolak ke belakang untuk pemain nombor 10 Daniel Amer. Pemain nombor 77 sebentar tadi pasukan Kuching City, Yuki, mengawal ketika ini. Terus saja kepada Daniel Amer. Tolakan ke sebelah kanan kawasan Sabah, bahaya. Kedudukan ini cuba melakukan lorongan tapi ditolak keluar ataupun dihadang oleh pemain pertahanan pasukan Sabah yang memakai jersey nombor 40 Syarizan untuk menyelamatkan keadaan. Sepakan gol untuk pasukan Sabah. Minit yang ke-83 separuh masa yang kedua. Hairul Fahmi Jekmat membiarkan saja kepada Pak Tisu. Pendek tolakan Pak Tisu kepada Syarizan. Kembali kepada Pak Tisu, cuba dihalang oleh Pedro. Terus saja membuat hantaran ke tengah. Tandukan tadi oleh Yuki dalam kawasan Sabah. Ia telah pun naik ke atas Pak Tisu, tapi muncullah pemain pasukan Kuching. Terus saja membuat hantaran kepada Syaril Syari. Yuki pendek saja untuk rakannya Daniel Amer. Saya kira pemain pasukan Kuching City cuba melakukan serangan minta, saya kira, untuk rakannya. Terus saja ke arah sebelah kiri kawasan Sabah, namun tidak dapat dikawal oleh pemain yang memakai jersey nombor 11 Nur Syami. Lontaran ke dalam untuk pasukan Sabah di sebelah kiri kawasan sendiri. Yang akan dilakukan oleh Farhan sambil mencari arah ketika ini. Terlepas saya kira si Fuentes, dijatuhkan pula pemain Sabah Jeffrey Chiu, dan pengadil memberikan sepakan bebas kepada pasukan Sabah FC dalam kawasan sendiri di sebelah kiri. Minit yang ke-84 separuh masa yang kedua. Kedudukan masih terikat tanpa sebarang jaringan di Stadium Likas Kompleks Sukan Bandaraya Kota Kinabalu. Si Fuentes kepada Daniel, terus saja mencari Pak Tisu. Hantaran ke sebelah kanan kawasan Sabah. Kali ini cuba mencari arah lorongan kepada Stuart. Ke belakang lagi mencari Daniel. Melebar ke sebelah kiri kawasan Kuching City. Dapat dipintas oleh pasukan Kuching City. Mengawal dalam kawasan sendiri ketika ini. Pemain nombor 10 ialah Daniel Amer. Membiarkan saja kepada rakannya. Cuba mencari Keno. Peluang ketika ini. Lorongan kurang baik. Dapat dihadang oleh Daniel. Dan juga pemain nombor 40 pasukan Sabah tadi, Syarizan. Bergandingan untuk menghalang hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Kuching City dalam kawasan Sabah. Pendek saja hantaran Syarizan mencari si Fuentes. Terus saja membuat lorongan jauh, terlalu kuat saya kira. Lorongan yang coba dilakukan oleh si Fuentes terhadap rakan sepasukannya. Mudah dikawal oleh barisan pemain pasukan Kuching. Daniel, Haris Naim tadi terlepas. Pemain nomor 17 pasukan Kuching City. Lorongan kepada Pedro. Berhadapan dengan Syarizan. Pedro tolak ke belakang. Untuk rakannya yaitu Muhammad Alauddin. Kembali kepada Jimmy di sebelah kiri kawasan Sabah. Berhadapan dengan si Fuentes. Dapat kepada rakannya yaitu Nur Syami. Tolakan Nur Syami terus saja dapat ditangkap dengan kemas oleh Hairul Fahmi Jekmat, penjaga gol pasukan Sabah, untuk menyelamatkan keadaan pada perlawanan separuh masa yang kedua. Masuk minit yang ke-86 ini. Kedudukan masih lagi terikat tanpa sebarang jaringan, 0 Sabah dan 0 Kuching City FC. Kedua-dua pasukan masih lagi memburu untuk mencari gol semangat ataupun memecahkan kebuntuan jaringan ini. Si Fuentes biarkan saja kepada Stuart. Masih lagi si Fuentes dalam kawasan Sabah di sebelah kiri ketika ini. Membuat lorongan jauh ke sebelah kanan. Terus saja kepada Syarizan. Tidak terdaya untuk dikawal oleh Syarizan. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Kuching City FC di sebelah kanan kawasan Sabah. Pendek saja hantaran yang cuba dilakukan oleh Alauddin. Terus saja kepada Daniel. Di luar kawasan penalti Sabah, Jimmy Raymond membuat hantaran ke tengah. Terus saja tandukan. Muncullah penjaga gol Sabah, Hairul Fahmi Jekmat.
berjaya untuk menepis. Saya kira Pedro Henrique mempunyai ruang berhadapan 1 lawan 1 bersama dengan Hairul Kemat. Hantaran daripada Jimmy, tandukannya terus tepat ke gawang gol pasukan Sabah, namun Hairul Fahmi lebih pantas untuk menepis. Kali ini serangan cuba dilakukan oleh Kuching City di luar kawasan penalti Sabah. Hantaran ke tengah, Daniel ditanduk oleh Pak Tisu. Hairul Fahmi terlepas dan satu clearance pula dilakukan oleh Daniel, saya kira Daniel Ting, untuk menyelamatkan keadaan. Dan pemain nombor 8 Sabah sentiasa saja mengawal pergerakan pemain pasukan Kuching ini, iaitu Farhan tadi, pemain Sabah yang berjaya untuk menghadang pergerakan yang cuba dilakukan oleh pemain Kuching City FC. Berbahaya gawang gol pasukan Sabah ini, Nur Syami tadi, yang mempunyai ruang, namun pantas pemain Sabah ataupun pertahanan Sabah dan Hairul Fahmi Kemat untuk menyelamatkan keadaan daripada terus diasah oleh barisan serangan pasukan Kuching City. Itulah tadi ulang tayang cuba dilakukan, serangan yang cuba dilakukan oleh barisan penyerang pasukan Kuching City. 0-0 di Stadium Likas ini. Pemain Sabah cuba mengatur gerak, dapat dipintas oleh Kuching City. Rebut-rebut berlaku, tolak ke belakang kepada penjaga golnya Syaril Syari. Tolakan kepada James, pemain pertahanan tinggi lampai Kuching City FC. Terus saja membuat lorongan jauh ke sebelah kanan kawasan Sabah. Syarizan, saya kira, terus saja membuat satu clearance, namun dapat dikawal pula oleh pemain pasukan Kuching dan ditolak keluar oleh pemain Sabah. Dan saya kira lontaran ke dalam untuk pasukan Kuching City yang akan dilakukan oleh Filimon di sebelah kanan kawasan Sabah. Minit ke-89, tanpa sebarang jaringan ataupun terikat dengan 0-0 ketika ini. 3 minit masa tambahan yang diberikan untuk perlawanan Kuching City menentang Sabah FC di Stadium Likas ini untuk persaingan Piala SMJ. Lontaran ke dalam mencari Pedro di luar kawasan penalti Sabah. 3 pemain Sabah mengawal. Masih lagi Kuching City cuba mencari arah di luar kawasan penalti. Mencoba pemain nomor 10 Daniel Amir, tapi sepakannya terlalu tinggi melepasi palang gol pasukan Sabah. Terselamat gawang gol Sabah Hairul Fahmi Kemat. 3 minit masa tambahan diberikan. Sudah pasti kedua-dua pasukan saling memburu untuk mendapatkan gol semangat ataupun mendapatkan gol untuk memecahkan kebuntuan jaringan pada malam ini. Tapi apapun, sepakan gol diberikan untuk pasukan Sabah yang akan dilakukan oleh Hairul Fahmi, penjaga gol pasukan Sabah yang bermain dengan baik pada malam ini. Tolakannya pula mencari Syarizan dalam kawasan Sabah. Satu clearance yang cuba dilakukan oleh pemain Sabah Daniel, namun dipersalahkan Nur Syami. Dipersalahkan Nur Syami ataupun saya kira sepakan bebas diberikan untuk pasukan Sabah dalam kawasan sendiri yang akan dilakukan oleh Daniel. Zarul yang dipersalahkan kerana menjatuhkan pemain Sabah. Baru saja melepaskan sepakan. Daniel cuba mencari pemain Sabah. Syarizan, saya kira, tolak menolak berlaku. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Kuching City dalam kawasan sendiri di sebelah kanan. Lontarannya pendek saja, terkena Cifuentes. Rebut-rebut berlaku antara Cifuentes. Cuba dibantu pula oleh Stuart Wilkin. Terlepas kawalan baik daripada pemain sayap pasukan Kuching. Syarizan tadi mengawal, dapat melepaskan diri. Terus saja menyepak bola keluar untuk menyelamatkan keadaan. Lontaran ke dalam Jimmy, pemain pasukan Kuching City yang akan melakukan lontaran ke dalam ini. Pendek saja mencari Daniel Amir. Tolak ke belakang kepada Yuki. Ketua pasukan Kuching melebar ke sebelah kanan kawasan Sabah. Kali ini pemain pasukan Kuching membuat lorongan ke tengah dalam kawasan. Tandukan terus. Gol! Itulah offside sebenarnya. Pengadil lebih pantas untuk mengisyaratkan
Kipri Jordan Minta sebenarnya berada pada posisi offside. Pembantu pengadil juga telah pun mengisyaratkan pemain pasukan Kuching City Jordan yang menanduk bola membolosi gawang gol Sabah itu sebenarnya berada pada posisi offside. Jadi ini bermakna terselamat gawang gol Sabah pada perlawanan masa tambahan 3 minit yang diberikan. Dan begitulah tadi berkesudahannya ataupun whistle penamat yang ditiupkan oleh pengadil perlawanan Muhammad Zamzaidi Katimin. Jadi ini bermakna keputusan penuh perlawanan Sabah menentang dengan Kuching City FC menerusi persaingan Piala SMJ Sabah Maju Jaya bagi musim 2024 adalah terikat tanpa sebarang jaringan, 0 Sabah FC dan 0 Kuching City FC. Apapun saudara, kalau kita lihat pada perlawanan tadi, hampir-hampir Kuching City FC mempunyai ruang dan peluang untuk menjaringkan gol, menewaskan Hairul Fahmi, tetapi pengadil lebih pantas mengisyaratkan bahawa pemain pasukan Kuching City FC iaitu Jordan Minta telah pun berada pada posisi offside. Walaupun beliau percaya menanduk untuk membolosi gawang gol Sabah, tetapi tidak dikira oleh pengadil perlawanan pada malam ini kerana kedudukan offside yang berlaku oleh Jordan Minta. Jadi ini bermakna keputusan pada malam ini kedua-dua pasukan terikat tanpa sebarang jaringan, 0 Sabah FC dan juga 0 Kuching City FC untuk perlawanan pada malam ini.